sebuah syarikat yang dengan kombinasi 4 syarikat yang delisted dalam bursa saham, iaitu kita mengambil kita sangat mematuhi dan juga kita ingin menolong rakan-rakan kita atau member kita untuk dapatkan kesihatan dan juga dari segi kewangan. Okey, seperti yang saya cakapkan tadi, ECK Malaysia ditubuhkan daripada 4 syarikat yang dilisted dalam bursa saham, iaitu Nature Beauty, GKB, ECK Tongsen ECK dan juga NCBT All Cosmos Biotech Holding Corporation. Jadi, apakah latar belakang syarikat ini? Ialah Nature Beauty ialah sebuah syarikat yang fokus di beauty spa yang sangat terkenal di Taiwan, China dan juga Hong Kong. Di mana dia dilisted dalam bursa saham di Hong Kong. Dari segi saiz, dia merupakan beauty spa syarikat yang dalam top 10 di dunia ni. Bagi kita ni kan, dengan sokongan Nature Beauty, jadi produk-produk kita bagi kecantikan ke atau untuk kulit ke, tiada masalah lagi. Tapi untuk produk suplemen atau juga produk kesihatan, kita ada partner kita atau kita ada company syarikat yang support kita, iaitu GKB, yang terkenal masa kita tahu masa MCO ke, masa COVID ke, mereka telah memasarkan banyak produk yang menolong rakyat Malaysia untuk mencapai kesihatan pada masa COVID. Dan juga untuk sekarang ni, produk yang terhangat daripada GKB ialah pre and probiotic ke, tiger mushroom ke, yang ini akan jadi asas kita untuk inovasi kita dalam produk suplemen dan kesihatan bagi masa yang akan datang. Jadi Tongsen ECK, kalau anda mengikuti bidang entertainment atau bidang entertainment dari Taiwan, kamu akan tahu Tongsen ialah satu giant sangat besar bagi entertainment dan juga retail dan juga banyak-banyak bidang. Okey, seperti yang anda tahu, mungkin anda tak tahu, ECK ni sebenarnya berasas daripada Taiwan, tetapi untuk meluaskan pemasaran ke internasional atau di antarabangsa, ECK memerlukan satu tempat untuk bermula, iaitu Malaysia, di mana kita berupaya untuk bertutur dalam beberapa bahasa dan juga kita memahami pasaran di sekitar Southeast Asia ataupun Asia, dan juga kita dapat mengetahui pasaran di seluruh dunia juga. Okey, jadi Malaysia adalah orang Malaysia adalah golongan yang sangat memahami pemasaran antarabangsa. Setuju tak? Okey, tetapi untuk memulakan bisnes ini, ECK juga memerlukan satu teknologi yang sangat-sangat luar biasa, iaitu sangat luar biasa, dan inilah All Cosmos Biotech. Jadi All Cosmos Biotech menjadikan diri sebagai salah satu partner dalam ECK Malaysia, iaitu mereka SCBT sangat-sangat profesional dalam bioteknologi, di mana bioteknologi ni bukan setakat sahaja, walaupun kalau anda pergi buat research ke apa, akan mengetahui bahawa mereka adalah berasas daripada agriculture, tetapi agriculture dengan biotech juga memberi manfaat kepada manusia, di mana kita tidak akan
kita makan makanan yang mengalami pencemaran, dan juga konsep ini akan berterusan dalam inovasi dan juga R&D untuk ECK Malaysia. Jadi, dengan konsep-konsep ini, kami ingin menolong atau memberikan peluang atau peluang kerjaya kepada member-member atau sesiapa yang mempercayai kita, iaitu kita ingin menolong member atau komuniti kami untuk menuntut kesihatan dan juga keuntungan, dan ini akan memenuhi keperluan untuk fisiologi. Lepas tu selepas ni kita ingin juga untuk menggunakan platform kita ataupun resource ataupun sumber-sumber yang kita ada untuk memastikan keuntungan ni atau pendapatan ni adalah stabil dan memberikan rasa aman kepada member kita. Dan juga selepas ini sudah dapat pendapatan, sudah aman, you ingin ada connection dalam segi sosial. Jadi dengan pergaulan dengan member-member atau dengan downline, you akan ada kasih sayang dalam sosial, dan kalau member atau downline anda memahami anda dan juga agree atau bersetuju dengan konsep anda dapat penghargaan daripada orang lain. Jadi selepas ini sudah mencapai, anda ingin menolong, akan ada impian yang lebih besar, iaitu dapat menolong atau memberikan bantuan kepada orang ramai yang ingin mencapai atau membangunkan matlamat hidup mereka, seperti Perdana Menteri kita. Beliau ingin menolong orang rakyat Malaysia untuk mencapaikan keharmonian dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita akan menggunakan untuk capai ini, iaitu sistem perkongsian yang terus atau direct sharing module. Apa yang kita akan buat ialah, selain pada inovasi dan juga R&D produk, kita akan bagi sokongan dalam bidang ini, dan juga memberikan apa-apa yang kita ada untuk membolehkan member kita untuk belajar, untuk mentubuhkan kesihatan mereka ataupun dari segi kewangan. Dan dengan ini memberi kesan positif kepada mereka dan juga golongan yang di sekeliling mereka. Lepas itu, tadi saya kena ada cakap, kita ada bioteknologi yang sangat unggul. Bioteknologi iaitu dia lebih friendly atau lebih friendly kepada badan-badan kita. Jadi teknologi seperti ini kan, kalau kita buat dalam retail, dia mungkin akan mewujudkan kesalahfahaman dalam sharing untuk knowledge. Jadi kita menjalankan satu strategi yang baru, iaitu kita akan menggunakan profesional seperti Puan Lin ke atau Jesqua ke, yang dapat memberikan memberikan knowledge yang paling terunggul, yang paling terperinci, supaya anda dapat buat sharing dan juga belajar apakah teknologi yang kita ada. Jadi anda boleh menolong diri sendiri ataupun orang yang sekeliling anda untuk dapatkan kesihatan. Selain itu, dalam proses seperti ini kan, kita akan ada akan ada profit atau untungan. Jadi untuk sebagai ganjaran kepada member-member atau ahli-ahli yang sangat percaya kepada kami dan juga berkongsikan ilmu dan berkongsikan konsep-konsep daripada ECK Malaysia, kita akan buat profit sharing, iaitu
memberikan keuntungan dan juga kita buat sharing dalam keuntungan kepada semua kita punya ahli-ahli. Ya, untuk session ni kita akan share dalam plan pemasaran nanti. Jadi untuk latar belakang syarikat kita sampai sini sahaja. Lepas tu saya ingin menjemput Puan Lin di mana seorang profesional untuk memberikan penerangan bagi produk kami selain untuk semua line up produk kita. Jadi dipersilakan Puan Lin. Terima kasih Dan for for opening this session and perkongsian sangat menarik tentang kita punya company lah. Okay. So, saya akan teruskan. Saya mewakili EasyCare Malaysia untuk menerangkan kepada anda semua. Hai Teh. Hai semua. Selamat petang ya. Saya harap semua dah dinner. Sebab dinner yang sangat bagus adalah sebelum pukul 8 lah. Okay. So, saya harap semua dah dinner. Semua dah makan. So, insyaAllah saya akan sambung berkenaan informasi produk. Okay. Okey, sekejap. Untuk informasi produk, sebenarnya untuk EasyCare Malaysia, sebenarnya kita ada 3 prinsip yang kita sangat-sangat tekankan, iaitu yang pertama, semua produk-produk kita dibuktikan oleh kajian klinikal. Okay? So, kita pun ada testimoni-testimoni yang tertentu, tapi mostly sebelum kita mengeluarkan apa-apa produk, selalunya kita akan buat beberapa kajian dan ini telah disahkan oleh kita buat kajian ada yang diletakkan ke atas manusia dan juga disahkan oleh manusia jugalah. Yang kedua adalah untuk menyasarkan gen-gen yang tertentu. Contohnya, bila kita nak restart balik kita punya metabolism, kita fokuskan kepada gen yang kita panggil acyl-CoA oxidase. Okay? So, dia membantu kita untuk memecahkan lemak kepada haba. Okay? Yang ketiga, prinsip produk EasyCare adalah kita menggunakan bahan dan teknologi yang dipatenkan. Okay, biasa kita dengar di pasaran banyak yang menggunakan ramuan biasa. So, apa yang kelainan pihak kita buat adalah kita menggunakan bahan-bahan yang dan menggunakan teknologi yang sangat bagus. Contohnya, ramai yang makan vitamin C kan, tapi vitamin C ni adalah satu contoh ramuan biasa. Dia boleh menyelesaikan satu masalah, tapi dalam masa yang sama, dia boleh menyebabkan masalah-masalah lain. Contohnya, yes, vitamin C boleh meningkatkan imun sistem badan. Walau bagaimanapun, dia boleh menyebabkan gastric reflux untuk certain orang. Tapi berbanding dengan bahan yang dipatenkan, selalunya bahan yang dipatenkan ni di belakangnya disupport oleh kajian-kajian klinikal. Contohnya, setiap bahan yang digunakan memang kita dah lakukan kajian. Contohnya Morosil, yang Morosil yang ada dalam isi SOM, nanti saya akan sebut lagi 60 orang makan Morosil, 60 orang tak makan. So, yang makan tu ada result-result dia. So, ada kajian-kajian kaitan. Alright? So, then, can you help me next? Okay. Sorry dia teralih sikit. Okay. So, bila cakap pasal manusia, saya yang sedang bercakap ni kita panggil manusia. Anda yang semua berada pada malam ni yang mendengar saya, kita pun panggil manusia. So, macam mana manusianya terjadi? Kan? Secara saintifiknya, manusianya terdiri daripada DNA yang berada di dalam sel. Okay? So, sel-sel ni pula dia akan membentuk, dia kumpul-kumpul banyak, dia akan jadi tisu. So, tisu ni pula kumpul tisu, dia akan membentuk satu organ yang berada di dalam badan kita yang kita panggil perut, stomach kita kan, liver, jantung dan sebagainya lah. And then, organ ni pula bila bergabung-gabung, dia akan jadi organisma yang kita panggil manusia. So, untuk fakta, untuk pengetahuan semua, hampir 37 trillion DNA di dalam
sel kita. Nampak macam kecil kan? Tapi banyak sebenarnya DNA di dalam setiap sel kita tu. Itu satu fakta yang sangat menarik lah. Itulah yang menentukan sama ada rambut kita sihat, rambut kita colour. Contohnya I colour hitam, you colour brown. Itulah menyebabkan perbezaan. Dan kesihatan kita pun ditentukan oleh DNA kita. Okay, next. So, sebenarnya DNA kita ni kita kena jaga betul-betul lah. Daripada kita baby kan, baby sampai umur kita 25 tahun sebenarnya memang ada berlaku perubahan genetik untuk pembesaran lah. Tapi selepas umur kita 25 tahun ke atas, selalunya DNA tu dia semakin lemah. Okay, kenapa? Sebab faktor penuaan lah. Kemudian ada faktor-faktor lain juga macam mana DNA ni boleh dimusnahkan. Yang pertama, mungkin you makan makanan bergoreng. Contohnya, okay, hari ni hari apa? Hari Selasa kan? So contohnya hari ni you makan ikan goreng. Esok you makan ayam goreng. Lusa yang sehari seterusnya, the day after you makan lagi nasi goreng. Setiap hari you makan goreng. So benda ni boleh memusnahkan kita punya DNA lah. Ni contoh-contohnya lah. Yang kedua, mungkin you minum alkohol tapi secara berlebihan. Yang ketiga, kemungkinan you merokok. Ada orang kata saya tak merokok lah Puan Lin. Saya vaping je, sama je. Okay? So dia still boleh effect kita punya DNA. Yang keempat, stres dan kemungkinan you terdedah kepada elektromagnetik dan juga UV. Okay, so saya ambil satu contoh lah. Kalau kita terkena sinar UV kalau perempuan selalunya kalau keluar, dia mesti pakai sunscreen siap-siap. So bila you terkena sinar UV, apa yang berlaku pada badan kita sebenarnya? Dia berlaku replikasi tidak normal. DNA kita dia akan replicate secara tak normal lah. Sepatutnya benda tu berlaku secara normal. So bila berlakunya replikasi tidak normal, apa yang dia boleh hasilkan adalah dia akan hasilkan TNF alpha dan juga interleukin 6. So dua ni dia nak senang faham lah. Kita gambarkan dalam keadaan ni untuk you all senang faham. Bila kita terlalu teknikal, kadang-kadang ada orang tak boleh terima. So you bayangkan TNF alpha dan interleukin 6, dua ni you macam contohnya kongsi gelap lah So kongsi gelap selalunya bawah dia ada konco-konco kan. So konco-konco ni dia bergabung, dia berkumpul dan dia serang badan kita. So proses tindak balas kepada serangan tersebut, inilah yang kita panggilkan proses keradangan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil inflammation. So semua orang mungkin tahulah. So bila you ada downline yang bahasa yang Malay kan, macam mana you nak sampaikan keradangan. Tapi saya rasa Malay pun faham je kalau you cakap inflammation, diorang dah alert lah. Okay, you boleh cakap inflammation, you boleh cakap keradangan, no problem. So inilah yang berlaku di dalam badan kita kalau kita terkena sinar UV. Contoh, okay, banyak lagi contoh-contoh lain. So ini adalah salah satu contohnya lah. Okay, selain itu, keradangan ni boleh berlaku juga bila kita makan secara berlebihan. Okay, unhealthy ataupun kita panggil unbalanced nutrition. Kalau kita makan benda balance, tak ada masalah, keradangan ni takkan berlaku pun. So bila pemakanan berlebihan, setiap hari you makan contohnya makanan tinggi gula, makanan tinggi lemak. Okay, boleh tak saya nak tanya peserta apa contoh makanan tinggi lemak? Boleh unmute ataupun nak tulis kat chat. Bagi saya dua contoh makanan yang tinggi lemak atau tinggi gula. Okay, siapa nak bagi? Boleh unmute ataupun boleh tulis kat chat kalau tak nak unmute. Bagi saya dua contoh makanan tinggi gula dan juga tinggi lemak. Ada siapa-siapa? Boleh type ke? Robert lah. Robert ke T ke, bagilah contoh. Ni orang lama-lama ni, orang dah biasa dengar. Coca-Cola. Okay, yes. It is very high in sugar. Thank you, Robert. Ice cream. Thank you, Cynthia. Oh, Cynthia ada malam ni. Yeah, ice cream also tinggi gula. Okay, saya nak tanya sebenarnya, you all tahu tak sebenarnya setiap hari berapa kandungan gula yang kita boleh ambil? Okay, saya rasa masih ramai tak tahu. Untuk pengetahuan semua, mengikut saranan Kementerian Kesihatan Malaysia,
gula, kandungan gula yang kita boleh ambil. Bubble tea. Yes. Bubble tea memang sangat tinggi gula. Okey, berbalik kepada gula yang kita boleh ambil setiap hari. Mengikut saranan Kementerian Kesihatan Malaysia, hanya 50 gram sahaja gula yang dibenarkan kita ambil sehari. Itu saranan Kementerian Kesihatan Malaysia lah kalau you nak sihat. So 50 gram tu seolah-olah macam satu sudu teh lah. Okay, kalau tak silap saya lah. Okay, so saya bagi contoh. Kalau hari ni you dah makan 2 donat. You tahu tak 2 donat tu bersamaan dengan 40 gram gula dah. So you ada 10 gram je lagi you nak makan. Tu kalau ikut saranan. Kan? Contoh. So maksudnya you nampak donat 2 biji je. You dah ambil pagi kan. Lepas tu petang you minum bubble tea lagi. Lepas tu tengah hari you makan apa lagi contohnya. Yang tinggi gula, tinggi lemak. So tak ke lebih gula you dalam sehari. Lepas tu benda ni berlaku tiap-tiap hari. So tiap-tiap hari lah you makan makanan berlebihan. So kita sebenarnya tak sedar. That's why saya tahu antara anda semua pun adalah orang-orang yang sentiasa tengok label. Betul tak? You tengok label, oh ini tinggi sugar, I tak nak lah. I tak nak makan, I tak pick lah. So I'm proud of yang memang pandai tengok. Kita kena selalu rajin tengok lah. Kalau macam kita beli kan tepi-tepi jalan ke, contohnya kalau kita pergi mall ke, donat memang sedap. Tapi 2 biji donat pun dah menghampiri saranan everyday yang kita perlu ambil sebenarnya. Okay? Ya, durian. Durian kalau dia ada gula pun, gula tu adalah daripada buah-buahan tu sendirilah. Okay? So, kemudian tapi still kena berjaga-jaga lah dia punya kuantiti yang kita makan tu. Betul, betul. Alright. So, apa yang jadi dekat badan kita bila kita makan tinggi gula, tinggi lemak. So, dalam badan kita dia akan, dan lemak tu akan meningkat lah. Kolesterol pun meningkat. Bila gula pun akan meningkat. Bila kita makan makanan yang berlebihan banyak kan, contoh macam gula tadi, apa yang jadi, dia dah lama-lama badan kita tak boleh menghasilkan insulin. So dia dah tak boleh terima. Banyak sangat you masuk. Dan last sekali gula tu dia akan masuk ke dalam saluran kita. So bila dia masuk dalam salur darah kita, dalam darah kita, so that's why bacaan gula you tu tinggi dalam darah. So tu yang akan end up mendapat kencing manis. Selain tu dia akan menjadi keradangan lah yang berlaku dalam badan. Dan bila you makan tinggi kolesterol pula, you bayangkan macam you ada pipe kan. I selalu suka bagi contoh ni sebab senang faham. Pipe tu kalau air lalu dia smooth je, dia lalu keluar kan. Tapi bila pipe tu ada clog dengan makanan tersumbat, ada lumut, ada everything clog, so benda tu macam susah nak lalu. Sama dengan salur darah kita. Salur darah kita tu dah kecil, sempit. Bila you makan banyak kolesterol tu akan banyak lemak. Kolesterol akan deposit dekat saluran darah tu. Tu yang menyebabkan salur darah tu mengeras. Bila mengeras, yang scary-nya, you akan dapat stroke. InsyaAllah, coming soon, kita akan ada satu topik yang sangat menarik untuk kita kupas lebih selanjut tentang stroke. Coming soon lah. Tunggu saja tarikhnya, tak tahu lagi bila. Okay, so next. Okay, so antara untuk DNA penuaan, itulah kulit kita akan kendur, gastritis, banyak penyakit yang akan terjadi. So, kemorsatan saraf. Saya nak berkongsi satu cerita lah. Baru-baru ni, berita terhangat. Bila kemorsatan saraf ni, sebenarnya you dah start hilang ingatan. Slow. Mula-mula you tinggal kunci. Lepas tu you tinggal apa lagi? Spek mata you duduk kat sini. Ni, macam ni. Lepas tu ada spek you kat mana? Where is my spek? Sebenarnya kat sini. Kan? Tu dah start, bukan, dia dah start lupa kat mana you letak. Dia bermula dengan perkara-perkara kecil dulu. Kemudian, yang terbaru, ada seorang ibu, mami, dia tertinggal anak dia. Sepatutnya dia hantar kepada nursery. Dia seorang doktor. Dan dia terus bekerja. Kemudian husband dia call, where is our kids? Dia tak ada, di nursery tak ada. So sebenarnya dia dah tinggalkan di dalam kereta. So kita tak tahu apa problem dia, kita tak tahu apa masalah dia, kita tak tahu apa tahap kesihatan dia. So this is a very touch me. I tak boleh bercakap banyak sangat pasal benda ni sebab kadang-kadang I akan sebab kita ni manusia mudah lupa kan. That's why kita kena jaga pemakanan kita dan sebagainya lah untuk mengelakkan
So that baby memang died sebab already 8 hours lah in a car. So I harap benda-benda ni tak akan berlaku lah kepada kita semua. Alright. So next, ni antara dua mammals yang sangat menarik untuk dikongsikan sebab dua-dua ni ada gen yang sangat stabil. That's why mereka boleh hidup sampai beratus tahun lamanya. Okay. So daripada situlah pihak R&D Istiqlal Team ni sebenarnya ambil inspirasi. Sebenarnya kita boleh dapat something yang sangat menarik daripada khazanah dari laut dan darat, iaitu boleh membantu pembaikan DNA kita. Okay. So jom kita tengok rahsia mikroorganisma marine. Yang pertama, dia kecil-kecil cili padi tapi sangat tinggi khasiat dia, dan dia hidup di tempat yang sangat cukup cahaya matahari, cukup nutrien. That's why dia sangat-sangat kaya dengan vitamin dan juga mineral, dan dia mempunyai antioksidan yang tinggi. So kita ada produk coming soon, star product, Aging Lock, okay, yang ni berkait dengan marine. Dan jom kita tengok apa kelebihan mikrob di darat. Tadi mikrob di marine kan, so sekarang mikrob di darat, dia sangat kaya dengan probiotik dan dia boleh restart balik kita punya sistem imun dan memecahkan komponen-komponen kepada makanan toksik. Dan dia merupakan enzim utama untuk membentuk B12, bukan daripada tumbuhan dan juga bukan daripada haiwan, tapi daripada mikrob tu sendiri. Okay, siapa tak kenal kan Prof. Kenya Honda? Ni dia sangat terkenal di Japan. Dia dengan tim dia dah menemui mikrob ni boleh bantu dalam banyak surgery dan terutamanya dalam rawatan kanser kolon. Alright, so even dekat Australia pun dia ada bank mikrob. Kita kat Malaysia ni biasa ada bank darah aja kan, nak demam darah dan sebagainya. So Lineage adalah kategori produk yang pertama yang kita ada. Lineage adalah satu siri pengurusan kesihatan yang membantu kita untuk mengurangkan keradangan di dalam badan. Okay, dia boleh kurangkan gula, boleh kurangkan fat dan kita akan jadi sihat lah. Okay. Kemudian melalui apa? Lineage ni bantu kita melalui 3R genetic restart mechanism. So dia kita ada 3 lah. So yang pertama restart, permulaan. Di bawah permulaan kita ada isi SOM dan juga isi kudi. Isi SOM ni dia bantu untuk restart balik kita punya metabolism. Dia ready to drink, kopek dan terus minum saja. Untuk isi kudi you kena bancuh. Okay, dia ada 2 patent ingredient di dalam dia. Dan dia sangat-sangat sesuai untuk orang yang busy macam kita semua ni. Okay, sebab setiap hari kalau tak jumpa buah. Hari ni I baru je beli 1 bakul buah real fruits lah. Sebab I sangat-sangat sukakan buah. Sehari kalau tak makan buah, I rasa macam tak boleh lah. Kadang-kadang kalau ada hari yang tak sempat, I akan makan isi kudi. Sebab apa? Isi kudi ni seolah-olah satu sachet dia seolah-olah you makan 5 servings of fruits in a day. Okay, sangat menarik. So yang kedua, pemulihan. Kita ada istiso-S dan juga istiso-C. Kalau istiso-S, dia berkait dengan acidity. So dia bantu kita rasa lebih kenyang. Dia rasa creamy, sangat best. Sebab dia ada extract saffron kat dalam dia. Untuk istiso-S, dia berkait dengan mengawal pengambilan karbon. So orang yang suka nasi, sesuai sangat ambil istiso-C. Sebelum you makan nasi tu, you ambil je istiso-C tu siap-siap. Okay? You sebab dia sama macam istiso-M, dia kopek dan terus minum. So sebelum you ambil nasi, you terus je makan. Okay, yang ketiga kita ada penambahan isi plan B, isi plan F dan juga isi QE. Kalau isi plan B ni saya pun sangat-sangat gemar sebab dia ada, bukan saja ada multivitamin, dia ada prebiotik dan juga probiotik. Okay, yang isi plan F ni dia untuk kulit, dia untuk menegangkan. Kalau kita dah makin berumur kan, dia ada wrinkle-wrinkle kat sini, so dia bantu untuk menegangkan. Sebab verisol yang ada dalam isi plan F adalah very specialized untuk skin. Dia terus serap ke dalam skin. Untuk isi QE sangat sesuai untuk orang yang badan asyik lemah, tak bertenaga, sebab dia ada mushroom dan juga oat dan juga pelbagai multigreens. Dia bantu, yang paling best dia ada vitamin B complex. Okay, sebab dia lah yang bagi tenaga untuk kita. Untuk orang yang sentiasa bekerja, untuk badan yang sihat, you boleh ambil isi QE lah. Okay, dengan menggunakan Lineage instead of overnutrition tadi dan menggunakan 3R genetic restart mechanism, apa yang jadi dalam badan kita?
dalam mak terbakar, boleh kawal karbohidrat, ditambah nutrien dan boleh buang radikal bebas dan membaiki sel-sel yang meradang tadi. So sangat membantulah. Okay, so sebenarnya dengan menggunakan lignit sendiri kita sebenarnya nak ke arah badan yang sihat dan baik lah. Kalau you ada hilang kat pinggul ke, ada hilang dekat peha ke perut ke, that's a bonus thing. Okay, so ramai yang tanya masa mana you nak tengok keberkesanan dia. Dalam masa 3 hingga 4 minggu pun you dah boleh nampak lah. Okay. So saya ada 3 plan untuk gaya hidup yang sihat, untuk you nak mengekalkan gaya hidup yang sihat. So maksudnya berat badan you dah ideal, you tak nak turunkan berat badan, you tak nak naikkan berat badan. You nak kekalkan saja macam mana you nak gunakan lignit. Pagi-pagi you ambil sarapan macam biasa and then you makanlah isi SOM untuk restart you punya metabolism. You ambil lah buah-buahan sesuai macam biasa. Kemudian sebelum makan tengah hari, jangan lupa ambil isi tea. Of course tengah hari kadang-kadang semua orang makan nasi. Malaysia ni semua makan nasi lah. Ada juga yang tak makan. Kemudian minum petang 1 paket isi SOS untuk avoid pengambilan berlebihan pada waktu malam. Tapi ada juga kadang-kadang orang tak nak makan waktu malam, dia ambil gabungan B dengan F. Gabungan B dengan F dia sangat menarik. Dia sangat best lah. Ramai testimoni dan ramai yang kongsi mereka sangat kemakan gabungan antara B dengan F ni. Okay, untuk orang yang ingin menurunkan berat badan yang steady-steady je, tak nak banyak sangat, you boleh ambil. Tapi pengambilan makanan yang you ambil tu adalah kita panggil mini. So tak melebihi 300 kalori. So you boleh je makan macam biasa seperti saranan kita. Sama juga dengan rapid. Kalau ikut rapid ni you boleh tambah dengan buah-buahan, sayur-sayuran. Tapi full range of kena ambil lah. Okay. So next kita ada Scent of Care. Ini adalah produk yang kedua, Scent of Care. Apa yang menarik tentang minyak pati essential oil ni, dia dibuat daripada herba asli dan kita teknologi perasakan berpattern lah. Okay, dia menggalakkan hormon-hormon yang khusus untuk kesihatan. Okay, setiap essential oil yang ada ni dia fokus kepada hormon tertentu untuk menyelesaikan masalah yang tertentu. Okay, sangat menarik. Kami bulan 11 ni kita dah ada some workshop untuk kita ni lah. Okay, so di bawah Scent of Care memang ada lagi satu yang ni coming soon. Okay, bau badan kita ni digabung dengan perfume roller ni, dia punya hasil tu memang sangat menarik. You nak keluar, nak jumpa orang pun lagi confident lah. Okay, komunikasi dengan orang tu penting sebab tak semua orang tahu setiap orang ada bau badan tersendiri. Tapi bila you gabungkan dengan perfume roller ni, dia jadi lebih menarik lah. Okay. So next kita ada skincare, okay, yang kita panggil Illumia. So Illumia ni kita fokus kepada skin kita. Dia sangat kaya dengan antioksida, bahan pencerah dan mempunyai dia dapat daripada bunga di peony. Dia sangat-sangat bantu kita untuk repair dan protect kita punya clean DNA. Okay. So I rasa itu saja daripada pihak saya. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya di hujung session lah. Okay, so saya serahkan kembali kepada rakan setugas saya, rakan sekerja saya dan Mr. Dan untuk sambung kepada pelan pemasaran. Ya, terima kasih kepada Puan Lin. Jadi, apakah anda rasa untuk penerangan Puan Lin? Kalau bagus, bagilah satu dalam chat box. Okay. Bagi pelan pemasaran kita ni kan, saya akan go through ataupun saya akan menerangkan. Jadi kita ada 4 jenis bonus, iaitu bonus kultivasi, bonus pasukan dan juga bonus pembangunan, dan yang terakhir ni lah bonus kepimpinan. Kesemua ni anda akan dapat lebih kurang 80% daripada PV untuk jadikan bonus anda. Jadi dapat membazirkan masa, kita teruskan kepada bonus yang pertama, iaitu bonus kultivasi. Iaitu kalau anda menaja ataupun kalau anda mengesyorkan satu kawan anda jadi member ECK Malaysia, anda akan dapat terus 25% daripada apa-apa yang dia beli atau apa-apa yang dia apa yang dia consume lah. Jadi untuk
Kenapa tapi anda mungkin akan bertanya kenapa ada 25% tambah 5%, iaitu satu privilege untuk sesiapa yang ranking daripada super manager ke ambassador. Okay, kalau sesiapa dalam super manager ke ambassador, anda menanya seseorang kawan anda, anda akan dapat 25%. Kalau kawan anda yang di bawah penajaan anda, dia menanja seseorang kawan dia sebagai direct sponsor dia, you akan dapatkan 5% daripada itu. Jadi untuk senangkan anda memahami, anda sila menuju dekat kepada chart ni. Okey, ini anda. Ini atau semua ni kan, ini yang ditaja oleh anda, iaitu generasi pertama anda. Okay, you akan dapat 25% daripada sini, generasi pertama. Okay, kalau generasi pertama, mereka menaja seseorang, kawan mereka jadi ECK, member ECK, ini adalah generasi kedua. Jadi untuk generasi kedua, anda akan dapat 5%. Okay, tapi dia ada kelayakan dia di bawah, di mana kalau anda untuk generasi pertama kan, anda tidak perlu buat maintenance ataupun pembelian semula, anda boleh juga dapat 25%. Untuk bonus kultivasi untuk generasi kedua, anda kena jadi aktif. Okay, pada bulan tersebut, iaitu seperti contoh sini. Okay, kalau jikalau anda menjadi seseorang, anda dapat anda akan sebagai super manager, anda akan dapat 1,100 lebih. Kalau super manager tu dia menaja seseorang lagi dalam super manager, you akan dapatkan 5% dan juga 200 lebih. Inilah hukuman dia. Jadi bonus kultivasi ini, adakah dia hanya untuk penajaan? Tidak. Dia juga akan disahkan atau juga valid untuk pembelian semula, iaitu seseorang yang ditaja oleh anda dan beliau sudah jadi member ECK, apa pembelian dia, selepas itu anda juga dapat bonus kultivasi. Okey, sama juga dengan kelayakan. Jadi generasi pertama, pembelian dia akan dapat 25%. Kalau anda super manager ke ambassador, anda akan dapat 5% bagi generasi kedua. Okey, jadi selepas bonus kultivasi, kita akan sampai ke bonus pasukan. Bonus pasukan ini dia menggunakan cara yang lain. Okey, yang seperti kultivasi, ini ialah cara untuk penajaan anda. Okey, penajaan. Okey, jadi untuk bonus pasukan dia memang lain sikit. Okey, ini ialah cara untuk network. Okey, network maksud dia ini berkemungkinan ditaja oleh anda, tapi ini mungkin ditaja oleh upline anda. Okey, ini cara yang berkelainan. Okey, selepas anda berjaya dapat satu di kiri, satu di kanan, dia akan diasingkan kepada grup kiri atau grup kanan. Okey, jadi pasukan kiri atau pasukan kanan, mereka akan ada pembelian ke penajaan ke apa-apa, di mana anda akan dapat bonus pasukan yang diakumulate daripada payleg, iaitu pasukan yang mempunyai PV yang lebih kecil. Okey, jadi kalau jumlah sini lebih besar, jumlah sini lebih kecil, jumlah yang lebih kecil ini adalah payleg anda. Okey, untuk percentage, supervisor sampai ke manager, jumlah PV akan anda dapat ialah 6% yang paling maksimum. Okey, kalau super manager sampai ke ambassador, jumlah PV yang anda akan dapat untuk bonus sebagai bonus adalah sehingga maksimum
12%. Okay. Untuk berkelayakan untuk bonus pasukan, anda mesti kekalkan diri sebagai status aktif pada bulan pengiran dan juga mempunyai satu di kiri sekurang-kurangnya dan satu di kanan sekurang-kurangnya. Okay. Untuk bonus pasukan kita akan kita ada had harian, tapi had harian ini kalau berbandingan dengan syarikat lain ke atau berbandingan dengan pelan lain, ini merupakan had harian yang lebih lumayan, iaitu untuk supervisor anda akan dapat had harian untuk RM420 satu hari maksimum. Kalau satu hari 420, 30 hari untuk satu bulan, berapa adalah jumlah dia. Okay. Kalau anda seorang ambassador, okay, had harian untuk PV adalah 15,000 dan juga akan anda dapat had harian dalam RM 63,000. Adakah ini cukup untuk anda? Bagi saya sangat cukup lah. Tapi dapat terpasti anda rasa ini cukup ke tidak? Okay. Tapi kita selain daripada bonus pasukan, kita ada bonus-bonus lain lagi. Okay. Sebagai contoh untuk bonus pasukan, anda boleh tengok, okay, ini anda. Okay, ini anda merupakan ke sini, sini pasukan kiri, sini pasukan kanan. Okay. Pengiraan harian untuk bonus pasukan, contohnya untuk hari ini, pasukan kiri anda ada mempunyai 100,000 PV. Pasukan kanan anda ada 50,000 PV. Jadi 50 PV itu jadikan payleg anda. Lepas tu, pengiraan bonus pasukannya lah, kita menggunakan payleg untuk darab dengan 12% dan darab dengan 4.2. Okey, 4.2 itu bukanlah currency exchange ke atau any currency apa-apa yang kita dapat di pasaran, tapi itu conversion terus daripada PV ke ringgit Malaysia. Okey, jadi satu PV bersamaan dengan RM4.20. Okey, jadi dengan contoh ini anda akan dapat 25,000 satu hari. Kalau satu hari 25,200 adalah bonus pasukan anda, berapa anda akan dapat sebagai bonus pasukan untuk 30 hari. Banyak kan? Okey. Jadi apa yang akan berlaku kepada baki PV? Okey. Sebab 50,000 PV tolak dengan 100,000 PV, dia akan ada balance atau baki PV 50,000 PV kan. Apa yang akan berlaku? Tiada apa akan berlaku, tapi dia akan kekal di sana sampai satu hari you dapat bonus pasukan. Okay. Jadi, kalau anda sudah faham apakah konsep bonus pasukan, okay, kamu harus memahami apa itu bonus pembangunan, sebab bonus pembangunan dia berkaitan dengan bonus pasukan. Okey, anda boleh nampak dekat slide ini, dia sampai sehingga 6 generasi dan dengan 5%. Okey, anda ingat lagi tak bonus kultivasi? Yang catatan yang kita gunakan untuk bonus kultivasi itu ialah bonus sponsor. Okey, catatan sponsor. Untuk bonus pasukannya lah carta network, iaitu ataupun carta binary. Okay. Untuk bonus pembangunan, apakah bonus ini? Okay. Jikalau anda untuk bulan ni anda dapat bonus pasukan dan generasi pertama anda juga dapat bonus pasukan sebagai upline dia yang fulfill pangkat assistant manager dan ke atas, anda dapat bonus pembangunan, ataupun you boleh imagine atau boleh sangkakan dia seperti tax
Okay, dia dapat bonus pasukan, dia dapat bonus pasukan, jadi you tax dia 5%. Okay, 5%. Okay, untuk manager, dia akan dapat generasi sampai ke generasi kedua, 5% kalau kedua generasi itu berkelayakan untuk bonus pasukan. Jadi untuk director and above, okay, di mana dia sangat tinggi, okay, pangkat dia sangat tinggi, director and above dapat menikmati generasi 6 generasi, sebanyak 6 generasi dan juga 5% daripada bonus pasukan mereka. Okay, okay, kalau sesiapa dalam generasi anda ini tidak berkelayakan bonus pasukan, apa yang akan berlaku? Okay, maka kalau untuk sesiapa yang tidak berkelayakan untuk bonus pasukan, dia akan hilang atau dimampatkan dalam carta network atau carta sponsor anda, dan generasi yang berketerusan dia akan menjadi generasi yang anda dapat tax. Okay, seperti dalam carta ini. Okay, untuk line atau untuk sponsor line yang dalam keempat, generasi pertama, kedua, ketiga semua dapat bonus pasukan. Generasi keempat tak dapat, tak apa. Generasi kelima, keenam, kelima akan jadi generasi keempat. Generasi 6 akan dijadikan generasi kelima. Generasi ke-7 dia akan dijadikan generasi ke-6. Jadi anda juga dapat menikmati sehingga 6 generasi. Okay, tax sampai 6 generasi. Okay, jadi tax ataupun bonus yang akan anda berkelayakan tidak akan dilupakan atau tidak akan dibatalkan. Okay. Selepas ini kita sampai ke bonus kepimpinan, iaitu syarikat akan mengeluarkan PV 8% daripada PV yang kita dapat untuk 1 bulan untuk menjadikan bonus kepimpinan kepada leader-leader atau pemimpin-pemimpin yang bertukus lumus, seperti daripada director sampai ke ambassador. Untuk berkelayakan ni, mereka haruslah dapat personal group volume, iaitu mereka sendiri dan juga downline mereka haruslah sampai mencapai 5,000 PV sebagai director, dan untuk yang paling tinggi ambassador 300,000 PV. Okay, percentage dia mengikut pangkat adalah 2%, 2%, 2%, 1%, 1%, dan 1%. Okay, tetapi untuk pangkat ambassador, disebabkan beliau mengalami proses director, ruby, diamond, crown, dan beliau berjaya mencapai ke ambassador di mana pangkat adalah tertinggi dalam ACK Malaysia. Jadi beliau berkelayakan untuk menikmati bonus kepimpinan di golongan director sampai ke crown. Okay, seperti anda boleh nampak dekat carta ini. Okay. Perkiraan dia ada seperti ini. Kalau director untuk bulan ini ada 6 orang, jadi PV 2% daripada 8% itu dia akan dibahagikan bilangan pencapai untuk bulan itu. Tetapi ada satu syarat, iaitu kalau ahli-ahli yang dapat menikmati bonus kepimpinan di pangkat sebelum ini seperti ambassador ni kan, seperti Crown A, dia berkelayakan untuk menikmati bonus kepimpinan bagi director, ruby, diamond dan diamond juga. Kalau hari ini dia kalau hari ini downline dia dalam semua dalam kategori tertentu ada berpangkat sama dengan dia, bonus kepimpinan tu atau pengiraan personal group volume tu akan dipisahkan. Okay, itulah kriteria dia ataupun itulah ciri-ciri kelayakan untuk bonus kepimpinan. Tapi bagi anda bagi anda semua,
ini adalah satu jenis bonus yang anda harus uh, untuk challenge untuk mencapai, sebab hanya untuk leader atau pemimpin anda dapat kelayakan dan juga ganjaran yang paling tinggi. Okey, sebelum ni kita asyik katakan apa tu, supervisor ke, diamond ke, ambassador ke, apakah pangkat-pangkat ini? Okey. Pangkat-pangkat ada cara-cara ada untuk berkelayakan berkelayakan untuk sampai ke pangkat tertentu. Jadi untuk menyertai ECK Malaysia sebagai member atau ahli, senang sahaja. Hanya perlu register atau berdaftar dan juga belanja produk-produk kita daripada 1 PV ke 114 PV. Kalau anda berbelanja lebih daripada 115 PV, anda akan jadi supervisor yang berkelayakan untuk dapatkan bonus-bonus yang 3 tu. Ya, apa bonus tu? Kultivasi, pasukan dan pembangunan. Dan juga kultivasi dan juga pasukan. Jadi member tidak akan berkelayakan untuk sebarang bonus yang kita berkongsi sebelum ini. Jadi assistant manager sampai ke director, ambassador, mereka berkelayakan untuk menikmati bonus-bonus sekurang-kurangnya 3 bonus. Dari director sampai ke ambassador, mereka dapat menikmati kesemua bonus. Okay. Jadi untuk untuk berkelayakan ke director, anda perlu berbelanja sampai 1,120 PV of untuk buat sekarang ni kita ada promosi untuk berbelanjaan 1,000 PV dan berkelayakan untuk jadi super manager. Jadi dari Ruby yang ke atas, anda perlu mencapai PV minimum di Paylag, iaitu pasukan yang mempunyai PV yang lebih rendah. Okay. Jadi untuk ambassador, untuk diamond ke atas, anda perlukan carta penajaan atau sponsor fee mempunyai talian yang berpangkat. Diamond, 2 talian terus untuk Ruby. Crown, 2 talian terus untuk Diamond. Ambassador, 2 talian terus untuk Crown. Dan tiga-tiga ni anda perlu mencapai PV sekurang-kurangnya 150,000 PV, dan untuk ambassador anda perlu mencapai Paylag 1 juta PV ataupun mengumpul 1 juta dan 1 jutaan dan 400,000 PV untuk 2 bulan berturut-turut. Okay. Jadi apakah itu talian terus untuk talian terus? Apakah definisi untuk talian terus? Okay. Bagi carta penajaan ini, kalau anda mempunyai satu line seperti yang ini, ada 2 diamond, adakah itu 2 talian terus? Bukan. Yang ini disebabkan dia adalah talian terus untuk yang keempat ni. Jadi dua diamond ni dia dikirakan sebagai satu talian terus sahaja. Okey. 2 talian terus haruslah daripada satu line atau satu moyang yang berlainan. Okey. Jadi untuk pemasaran kita sampai sini, tetapi sini ada pengumuman atau reminder untuk anda semua. Kita masih berjalanan untuk cabaran penajaan 30 hari ECK Malaysia, di mana supervisor yang dapat menaja 2 supervisor yang baru dalam tempoh 1 bulan mengikuti kalender month ataupun mengikuti bulan dalam kalender. Anda dapat terus bonus tunai tambahan setinggi RM50.
Okey, bonus ini tidak berlainan dengan keempat bonus yang kita sharekan, kita kongsikan sebelum ni. Ini bonus tambahan atau bonus yang ekstra bagi anda. Okey, kalau anda assistant manager, anda dapat menaja 2 assistant manager baru, anda dapat bonus tunai tambahan 250. Kalau manager menaja 2 manager yang baru, anda dapat bonus tunai tambahan sebanyak 500. Nah, jadi kalau super manager, anda dapat menaja 2 super manager yang baru dalam 1 bulan, anda dapat 1,000, sebanyak 1,000. Tapi saya ada satu soalan untuk anda semua. Kalau super manager dapat menaja 4 manager baru, 4 super manager yang baru dalam 1 bulan, berapakah anda akan dapat? Kebiasaannya, anda mungkin akan fikir, okey, saya menaja 2 super manager baru, dapat 1,000. Saya menaja 4, saya akan dapat 2,000. Tapi dalam ECK, kita buat lain. Kita menjalankan, jalankan skim bonus yang berlainan, iaitu sebagai seorang super manager, kalau anda menaja 2 super manager yang baru, anda akan dapat 3,000 sebagai bonus tambahan, iaitu bonus tunai tambahan sebanyak 3,000. Okey, inilah ganjaran kepada manager yang bertukus-lumus dan juga membuat pengkongsian kepada banyak kawan-kawan ke keluarga ke di sekeliling anda. Okey, jadi untuk pembesaran saya akan tambah dekat sini, tetapi sebagai reminder untuk kita semua, kita juga akan ada perkongsian untuk OPP dalam bahasa English untuk bagi hari esok, dan juga kita bagi hari bulan 25 Oktober kita akan ada topik kesihatan daripada Puan Ling, apakah penyebab keradangan, dan juga pada 26 hari bulan Oktober kita ada perkongsian daripada Miss Jasqua mengenai keradangan dan juga apakah bahaya keradangan. Okey, jadi sesiapa yang belum daftar lagi, sila ambil telefon untuk scan QR code untuk register, dan kita akan hantar Zoom link ataupun pautan Zoom kepada anda pada hari tersebut. Okey, jadi perkongsian saya tamat di sini. Adakah anda semua ada apa soalan yang ingin tanya saya ataupun Puan Lin? Sila kemukakan soalan anda. Anda boleh tanya soalan anda dengan unmute diri sendiri, ataupun anda boleh typekan soalan anda